Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkaulah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin waham wa min kulli ainin lam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama dan utama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita pada hari ini. Pada hari ini insya-Allah taala kita akan kongsikan, berikan sedikit penjelasan berkaitan hadis nombor 104 daripada kitab Umdatul Ahkam karangan Imam Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Hadis yang ke-104, hadis yang pendek, hadis yang berbunyi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza shalla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو syaitan. Apa maksud hadis ini? Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kalian salat menghadap sesuatu yang membatasinya dari orang, lalu ada seseorang yang hendak melintas di depannya, hendaklah dia menahannya. Jika orang itu enggan, berhenti juga, hendaklah dia menahannya dengan kuat, kerana sesungguhnya dia adalah syaitan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadis riwayat Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Jadi kita lihat dalam hadis ini, Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kalau sekiranya kita sedang mendirikan salat, lalu ada orang nak lintas dekat depan kita, lalu ada orang nak jalan di hadapan kita, apakah yang diajarkan oleh Nabi SAW? Nabi SAW ajarkan kita untuk menahannya. Kita menahannya dengan menggunakan tangan kita. Menahannya daripada melintasi dekat depan kita. Menahannya daripada berjalan di hadapan kita. Dan Nabi SAW ajarkan kepada kita, kalau kita dah stop dia, tahan dia, and dia tetap nak jalan juga, maka Nabi SAW perintahkan kita untuk menahannya dengan cara yang lebih kuat. Dan Nabi SAW mengatakan yang sesungguhnya itu adalah syaitan. Nanti kita akan jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan sesungguhnya dia adalah syaitan. Ada beberapa pengajaran yang boleh dikeluarkan daripada hadis yang pendek ini. Pertama sekali, kata para ulama, disyariatkan meletakkan sutrah, iaitu pembatas. Kita bila salat, disyariatkan untuk kita meletakkan sutrah, pembatas dekat depan kita. Penghalang, pembatas. Apakah tujuan diletakkan objek pembatas tersebut? Adalah demi untuk mengelakkan orang lain daripada berjalan di hadapan kita. Dan kita pernah kongsi pada sesi yang lalu, berjalan di hadapan orang yang sedang solat adalah tidak dibenarkan. Pengajaran yang kedua, tidak dibenarkan melintas di hadapan orang yang sedang solat kerana itu adalah dosa dan termasuk dalam perbuatan syaitan.
Kita jelaskan pada minggu lalu yang melintas di hadapan orang yang sedang mendirikan solat ini berdosa. Dan kita jelaskan juga pada minggu yang lalu, di sana ada beberapa situasi. Yang tak dibenarkan kita jalan dekat depan orang sedang solat adalah, pertama sekali adalah imam. Kita tak boleh jalan di hadapan imam yang sedang mendirikan solat. Yang kedua adalah orang yang sedang mendirikan solat secara sendirian. Orang yang solat sendiri, tak sepatutnya kita jalan kat depan dia. Adapun kalau orang tu solat berjemaah, dia merupakan makmum, maka tidak menjadi masalah untuk jalan di hadapan orang tersebut kalau dia makmum dalam jemaah, kalau sekiranya ada keperluan. Keperluan seperti ada seorang makmum ni dia wuduknya batal dan dia terpaksa pergi ke toilet kan untuk mengambil wuduk, jadi dia terpaksa jalan kat depan orang lain yang sedang mendirikan salat, itu tidak mengapa. Yang dilarang kita melintasi orang yang sedang solat adalah sang imam ataupun orang yang sedang mendirikan solat secara sendirian. Tak dibenarkan kita melintas di hadapan golongan sedemikian rupa yang sedang mendirikan solat. Dia termasuk dalam dosa. Bahkan sebahagian di kalangan ulama mengatakan dia bukan sahaja dosa, tapi dia adalah dosa yang besar. Itu yang kita kongsikan pada sesi lalu, yang kalau seseorang itu tahu betapa besarnya dosa melintasi di hadapan orang yang sedang mendirikan solat, dia sanggup untuk menunggu 40 tempoh, satu tempoh yang lama. Jadi ada sebahagian ulama memahami larangan daripada jalan di hadapan orang yang sedang mendirikan solat itu termasuk dalam dosa yang besar. Dan dalam hadis tadi ada disebutkan yang sesungguhnya dia adalah syaitan. Jadi ada beberapa tafsiran daripada para ulama, apakah yang dimaksudkan yang sesungguhnya dia adalah syaitan. Adakah orang yang jalan di depan kita tu syaitan? Ada beberapa tafsiran. Sebelum saya kongsikan tentang tafsiran tersebut, pertama sekali perkataan syaitan ni kata sebagian ulama datang daripada perkataan syaitana. Huruf shin, huruf ta dan huruf nun. Dan perkataan syaitanan daripada sudut bahasa maksudnya adalah jauh. Jauh daripada apa? Jauh daripada kebenaran. Jauh daripada rahmat Allah. Syaitan, mereka ini jauh daripada kebenaran dan mereka jauh daripada rahmat Allah. Ada beberapa tafsiran tentang sabda Nabi SAW, sesungguhnya beliau adalah syaitan. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksudkan dengan sabda Nabi sesungguhnya dia adalah syaitan, maksudnya adalah perbuatan melintasi dekat depan orang yang sedang solat itu termasuk dalam perbuatan syaitan. Itu penafsiran pertama. Penafsiran yang kedua kata para ulama adalah barangkali yang dimaksudkan adalah syaitanul ins. Syaitan ini bukan saja daripada kalangan jin, tapi ada juga daripada kalangan manusia. Orang-orang yang suka melakukan kerosakan, yang suka mengajak kepada kejahatan, yang suka mengajak kepada kemaksiatan, itu adalah syaitanul ins. Syaitan daripada kalangan manusia. Dia manusia, tapi ada sifat-sifat syaitan. Tafsiran yang kedua mengatakan yang dimaksudkan dengan syaitan tu adalah orang tu dia ada sifat-sifat yang macam syaitan. Suka merosakkan ibadat orang. Itu tafsiran yang kedua. Tafsiran yang ketiga kata para ulama yang dimaksudkan dengan sesungguhnya dia adalah syaitan, yang dimaksudkan dekat sini adalah perbuatan dia melintasi dekat depan orang yang sedang solat adalah didorong daripada bisikan syaitan.
Jadi itu merupakan beberapa tafsiran berkaitan dengan sesungguhnya dia adalah syaitan. Yang pentingnya melintasi di hadapan orang yang sedang solat, especially imam ataupun orang yang solat sendiri, maka itu adalah tidak dibenarkan dalam Islam. Yang ketiga, berdasarkan hadis tadi Nabi SAW mengajarkan kepada kita orang yang melintas di hadapan orang yang sedang solat hendaklah ditahan. Kita tahan dia dengan menggunakan tangan. Seorang imam yang sedang solat, tiba-tiba ada orang nak lintas kat depan dia, dia boleh menahannya dengan menggunakan tangan. Kalau orang tu kita dah tahan dia nak jalan lagi kat depan, kita boleh tahan dia dengan menggunakan kekuatan yang lebih. Itu dibenarkan oleh Nabi SAW. Yang keempat, hikmah ditahan orang tersebut adalah agar tidak terdapat kekurangan pada solat tersebut dan mengelakkan orang yang ingin melintas itu daripada melakukan perbuatan dosa. Jadi apakah wisdom ataupun hikmah? Kenapa kalau ada orang yang nak lalu kat depan kita, kita tahan dia? Antara hikmahnya kata para ulama adalah agar tidak terdapat kekurangan pada solat tersebut. Dan juga kita mengelakkan orang tersebut daripada melakukan perbuatan dosa. Kerana melintas di hadapan orang yang sedang mendirikan solat, terutama sekali di depan imam ataupun orang yang solat bersendirian, maka itu termasuk dalam perbuatan dosa. Dengan kita menahan orang tersebut, kita sedang prevent dia, mengelakkan dia daripada terjebak, daripada melakukan perbuatan dosa. Jadi ada sekurang-kurangnya dua hikmah. Yang pertama tadi adalah agar tidak terdapat kekurangan dalam solat tersebut, dan kedua adalah mengelakkan orang tersebut daripada melakukan perbuatan dosa. Yang kelima, melakukan sesuatu perbuatan yang ada kaitan dengan kemaslahatan solat tidak mengurangkan atau membatalkan solat tersebut. Kita lakukan satu perbuatan yang ada kaitan dengan kemaslahatan solat kita. Dia tak membatalkan solat tersebut, dia tidak mengurangkan solat tersebut. Pergerakan dalam solat, kan, dia ada pelbagai jenis. Kata sebagian ulama, ada sebagian pergerakan dalam solat ini boleh sampai kepada peringkat wajib. Ada sebahagian perbuatan dalam solat ini boleh sampai kepada peringkat haram. Ada sebahagian perbuatan dalam solat termasuk dalam kategori mubah, dibenarkan. Ada sebahagian perbuatan dalam solat termasuk dalam kategori mustahab, iaitu disunatkan. Kita berikan sedikit contoh. Kalau sekiranya kita sedang solat dan kita perasan, kan, dekat songkok kita, kan, ada kotoran ataupun najis, maka pada ketika itu wajib, kan, untuk kita menanggalkan songkok tersebut. Kan? Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW, Nabi salat, kemudian datang malaikat menghabarkan kepada Nabi dekat kasut Nabi SAW ada kotoran. Maka Nabi SAW pun menanggalkan kasut tersebut. Itu termasuk perbuatan-perbuatan yang boleh sampai kepada peringkat wajib. Kadang-kadang pula perbuatan boleh jadi diharamkan, dilarang apabila kita bergerak dengan satu perbuatan yang banyak tanpa ada keperluan, tanpa ada valid reason. Itu dilarang. Kadang-kadang pula perbuatan dalam solat yang kita lakukan ni boleh sampai kepada peringkat sunat ataupun mustahab. Kita solat berjemaah, kemudian kita lihat orang depan kita, saf kat depan kita, orang dia keluar.
barangkali pergi toilet, barangkali dia terbatal wuduknya. Kita nampak satu gap kat depan, kita nampak satu ruang kat depan, kita pun berjalan untuk mengisikan ruang kosong tersebut. Apa hukumnya? Kata para ulama, mustahab. Digalakkan untuk kita mengisikan tempat-tempat kosong. Ada sebahagian perbuatan termasuk dalam perbuatan mubah, dibenarkan. Kita solat, kita dokong bayi kita. Biasalah, kita kalau dokong bayi ni, kadang-kadang bayi ni dia macam bergerak-gerak kan. Kita pun terpaksa bergerak. Kita rukuk, kita sujud, kita letak dia kat bawah. Bila kita bangkit, rakaat kedua kita angkat dia balik. Boleh ke Ustaz? Kita solat dengan mendokong bayi? Boleh. Perbuatan-perbuatan yang additional yang diperlukan untuk letakkan bayi itu ke bawah, untuk angkat bayi itu semula, maka itu termasuk dalam perbuatan yang mubah yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Perbuatan yang dibenarkan. Jadi itu merupakan di antara 5 pengajaran penting yang boleh dikeluarkan daripada hadis ini. Kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang disampaikan, itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya ada kekurangan dalam penyampaian, itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepadanya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.